Salam sejahtera dan salam stroke sayang bersama saya Janet Bennett. Fokus utama, pendalaman akses di kawasan Kuala Baram menuju ke Terminal Pelabuhan Miri akan memberi nafas baharu kepada aktiviti perindustrian termasuk industri kecil dan sederhana di kawasan sekitar. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Datuk Abang Openg berkata, beliau telah meluluskan projek dengan anggaran peruntukan sejumlah RM238 juta itu baru-baru ini sebagai salah satu langkah meningkatkan produktiviti pelabuhan dan kecekapan perkhidmatan di negeri ini. Menurutnya, ia selaras dengan usaha membangunkan Sarawak secara menyeluruh menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. This project, for which is now almost final stage of bringing Malaysia 238 billion. And this project also help to mitigate flooding problem in Merudi and Upper Baram area. When completed, it will also be a new lifeline for more industrial activities, including the small and medium-sized industry and really including your industrial park. This will contribute to lower shipping, transportation and logistic costs, which translate to lowering costs to the customers. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Bukat dalam program Chinese New Year Grand Dinner Banquet 2023 di Miri pada Sabtu. Sementara itu, Premier Sarawak berkata Miri seperti kawasan-kawasan lain di negeri ini turut menikmati pembangunan menyeluruh selaras dengan tonggak inklusiviti sosial di bawah PCDS 2030. For many divisions since 2017 until 2024, Miri4 has given out grant totaling 34,101,000 for 234 projects. In addition to that, Premier approved under Project Rakyat 9,720,000 for 11 Project Rakyat. 2 has been dispatched. That means Giri total getting 43,831,000 for all the 245 projects. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zuhari turut memberi bayangan bahawa bahagian Miri mempunyai potensi tinggi untuk pertumbuhan ekonomi. Katanya dengan penubuhan syarikat penerokaan gas dan minyak tersendiri iaitu Petroleum Sarawak Berhad Petros, Kerajaan Sarawak akan meneroka bagaimana mereka boleh memajukan lagi industri minyak dan gas di Miri termasuk di kawasan darat. Laporan seterusnya, budaya meraihkan pelbagai jenis sambutan perayaan secara bersama terus menjadi amalan seluruh rakyat di Sarawak. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, secara tradisinya sambutan perayaan adalah peluang bagi ahli keluarga berkumpul, mengeratkan hubungan kekeluargaan sekaligus mengeratkan ikatan persahabatan dan komuniti. Dalam pada itu, beliau mahu semua daripada pelbagai komuniti tenaga kerja Majlis Pembadaran Padawan MPP mengetepikan kepercayaan agama dan budaya buat sementara waktu untuk menikmati dan meraihkan Tahun Baru Cina bersama saudara dari masyarakat Cina. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Majlis Rumah Terbuka Perayaan Tahun Baru Cina MPP di Kuching pada Jumaat. Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang merangkap pengerusi MPP Irsinia Loh Keciang menekankan bahawa perpaduan dalam kepelbagaian adalah budaya di negeri ini. Ujarnya, sambutan Tahun Baru Cina seperti ini adalah sebahagian daripada budaya orang Sarawak dan oleh itu ia bukan sahaja untuk masyarakat Cina tetapi juga untuk semua. Sementara itu, tahap pengetahuan dan kesedaran masyarakat terhadap penyakit kanser di Sarawak adalah masih rendah. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, masih ramai yang datang mendapatkan rawatan hanya di peringkat akhir dan lebih cenderung untuk memilih rawatan kampung. Justru itu, Datuk Seri Fatimah menasihati agar pesakit yang telah disyaki dan didiagnosis kanser untuk membuat rawatan awal yang disarankan oleh doktor. Orang ramai diminta untuk melakukan ujian saringan serta dinasihatkan supaya mengenali tanda dan gejala awal kanser. So knowing the 6 symptoms
It is very important. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Penataan Cahaya Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak sempena sambutan Hari Kanser Sedunia di Kuching pada Sabtu. Datuk Seri Fatimah mengulas lanjut, Sarawak kini sudah mempunyai ramai bilangan pakar yang dapat merawat kanser di mana Hospital Umum Sarawak HUS merupakan satu-satunya pusat rawatan rujukan untuk rawatan kanser bagi seluruh negeri ini. Selanjutnya, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah memfokuskan 4 perkara utama dalam usaha membangunkan luar bandar, khasnya kepada pembangunan desa, berteraskan digital, ekonomi, sasiah dan akhlak serta ketercapaian atau accessibility. Menurut timbalan menterinya, Datuk Rubiah Wang, ke arah itu beliau memperlihatkan keperluan peruntukan yang lebih memfokuskan kepada pembangunan desa Sarawak dan Sabah. Harapan kita di Kementerian Desa dan Wilayah, peruntukan untuk pembangunan desa dan wilayah dapat ditingkatkan bagi kita memastikan pembangunan luar bandar, khususnya desa dan wilayah, dapat kita segerakan. Ini kerana kita melihat beberapa pendekatan, khususnya di Sabah dan Sarawak, yang masih lagi ketinggalan. Khasnya dari sudut pembangunan fizikal di desa-desa, bukan saja dari sudut pembangunan infra secara langsung, malah dari sudut pembangunan sosioekonomi. Dan harapan kita dengan bajet yang sedia ada, dan kementerian sudah menggariskan dan memfokuskan bajet tahun ini lebih kepada Sabah dan Sarawak. Dan kita mengharapkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan majlis penyerahan premis perniagaan di Agropolitan Seduku Baru Sri Aman pada Jumaat. Datuk Rubiah menambah, pembangunan di Agropolitan Seduku pada masa sekarang juga dilihat telah mencakupi pelbagai bidang yang bukan sahaja dari sudut sosioekonomi, malahan sosial. Jelasnya, pihak kementerian mengutamakan penyediaan prasarana bagi tujuan penekanan sudut peningkatan ekonomi dengan mewujudkan program peningkatan pendapatan, program ekonomi yang lebih berbentuk komersial dan usaha untuk menghasilkan lebih ramai usahawan desa. Tambah beliau lagi, 5 unit premis perniagaan telah lama siap dibina dengan kos RM660,000 dan kerjasama di antara kerajaan pusat dan negeri telah berjaya membawa penduduk di Pulau Seduku ke penempatan baharu Agropolitan Seduku Baru dengan kos pembangunan sebanyak RM68 juta di mana penduduk akan mendapat lebih banyak kemudahan berbanding di kawasan pulau. Kembali ke perkembangan di Kuching dengan perpaduan merupakan intipati utama rakyat di Sarawak. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, toleransi kepelbagaian kaum terutamanya di Dun Pantai Damai dan khasnya di Bandar Baru Semariang dapat dilihat menerusi kehidupan masyarakat majmuk di kawasan itu yang menjadi salah satu cara untuk mengekalkan perpaduan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan sambutan Tahun Baru Cina peringkat Dun Pantai Damai di Dewan Masyarakat Bandar Baru Semariang pada Jumaat. Adun Pantai Damai itu menambah, sambutan Tahun Baru Cina kali ini diadakan bagi memupuk semangat perpaduan antara kaum dan menjadi contoh kepada generasi muda supaya mereka terus meneruskan hubungan baik antara berbilang bangsa pada masa hadapan. Di Matu pula, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK perlu merekodkan pembelanjaan geran projek kecil luar bandar MRP dan dibelanjakan dengan sewajarnya dan berpatutan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diranja Dr. Juan Najaya berkata, laporan pembelanjaan juga perlu dilaporkan kepada Pusat Khidmat untuk direkodkan. Dalam hal ini, beliau menyeru agar JKKK berbincang tentang keperluan kawasan masing-masing bagi menambah kemudahan untuk kepentingan bersama. Katanya, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK serta JKKK adalah pihak yang bertanggungjawab dalam apa sahaja aktiviti yang berlaku di dalam kampung. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja dan penyerahan MRP di sekitar daerah Matu pada Jumaat. Sebanyak 14 JKKK dan 2 jawatankuasa masjid di daerah Matu menerima geran MRP berjumlah keseluruhan RM275,000. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta, salam UKAS.